TV KPM. Okey, kering pun kain batik ni. Bolehlah. Cantiknya. Amboi, cantiknya anak dara ni berkain batik Terima lagi kasih cikgu. Abang beli ni cikgu dekat beli. pasar pekan sehari semalam. Tapi Nisa, Ya? sesuai sangat cara pemakaian batik tu. Ya ke cikgu? Saya pakai warna ni dekat depan sebab saya rasa cantik je. Betul ke pemakaian ni cikgu? Betul tu. Kepala kainnya untuk anak dara di hadapan. Oh ya ke? Kalau macam mak saya nak pakai kain batik macam mana cikgu? Kalau sudah berkahwin, kepala kainnya di belakang. Tapi ada banyak lagi. Kita boleh belajar tentang batik ni. Ui, macam menarik je belajar pasal batik ni. Macam mana saya nak ikut cikgu nak pergi belajar pasal batik ni? Jom julah kita belajar. Jom. Jom. Kat sana cikgu. Okey. Sana. Jom. Jom. Cikgu pun ada kain batik juga? Ya. Sama. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton kesenian bersama saya Nisa K. Hari ini kita sama-sama nak eksplorasi seni batik. Wah, sangat-sangat menarik dan jom kita nak persilakan cikgu bersama-sama kita hari ini iaitu Cikgu Izra. Hai Cikgu Izra. Hai. Silakan cikgu perkenalkan diri kepada murid-murid di luar sana. Okey, nama saya Cikgu Muhammad Izranuddin bin Jelani, Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fatimah Hashim, Pasir Gudang, Johor. Wah, baiklah. Kita dah tak sabar-sabar nak belajar. Tadi cikgu ada tegur pemakaian batik. Betul. Kalau kepala batiknya di hadapan untuk anak dara. Kalau ibu-ibu pakai kepala batik di bahagian belakang. bahagian Kalau saya belakang. pakai batik tu singgit di bahagian kanan contohnya cikgu. Sebenarnya betul ke? dari cara pemakaian ni, Nisa, dia kena ada adabnya. Ada Kena adabnya? ada etikanya. Macam mana tu cikgu? Yalah, kalau kata belum berkahwin, anak dara, kepala kain kena di hadapan. Betul. Katalah tiba-tiba anak dara, tapi kepala kain berada di belakang. Kan tak kena tu. Itu sebab masyarakat tradisional, orang lama-lama, ada nilai adabnya sangat. Dia mementingkan tentang kesopanan, adab tata susila. Tadi cikgu ada sebutkan tentang kepala kain batik. Bagaimana dengan bahagian lain kain batik cikgu? Okey, sebelum tu saya nak beritahu kalau yang anak dara di hadapan kepala kainnya, Ya. kalau di belakang yang wanita, ibu-ibu yang sudah berkahwin. Okey, kalau kepala kain di belah kanan, dipakai oleh balu. Okey, dan kemudian kalau kepala kain di bahagian kiri dipakai oleh si janda yang telah ditinggalkan suaminya. Baik, Okey. ini adalah maksud-maksud berbeza pemakaian kain batik. Jadi, pakailah mengikut status diri yang sebenar. Betul. Baik, cikgu, jom kita nak tengok kain batik kita. Okey. Cikgu ada sebutkan tadi kita ada kepala batik. Bahagian-bahagian lain kain batik bagaimana cikgu? Baiklah, saya tunjukkan Boleh. bahagian-bahagian kain. Okey, kalau Saya akan bantu pegang, cikgu. kalau macam saya ni kan Baik. ada. Okey, kalau kita tengok keseluruhan daripada depan ini, Ya. okey. Kosong saja. Betul. Ini dinamakan badan kain. Badan kain. Badan kain. Yang warnanya besar ya? Besar. Sebahagian gitu. besar. Baik. Kemudian kalau kita tengok bahagian belakang, Baik. inilah yang dinamakan kepala kain. Dia ada satu khas. Okey, berbeza dengan badan kain. Okey, kalau ada setengah-setengah kain batik, antara kepala kain ni dia ada pengapit kepala kain. Tetapi ni tak adalah. Lain Mungkin sikit. ini yang moden sedikit Moden kan? sikit. Kemudian kalau bahagian atas ini dinamakan gigi kain. Gigi kain. Atas dan bawah gigi kain. Baik, Jadi sebenarnya batik ni Nisa, setiap bahagian tu mempunyai fungsi-fungsinya seperti tadi yang saya beritahu, kepala kain jangan salah pakai. Betul. Lain maknanya. Boleh mendatangkan salah faham pula nanti kan cikgu kan. Cikgu, bagaimana kalau orang memakai kain batik lepas tu dia ada bahagian yang terkeluar tu kita panggil apa cikgu? Bahagian yang terkeluar. Saya dengar orang panggil lidah
lidah kain. Betul ke cikgu? Lidah kain. Yang biasanya macam tak ada sebenarnya dalam lidah kain ni. Tapi itulah mungkin panggilan kot. Kadang-kadang ada setengah tempat tu dia berbeza cara panggilannya. Kemudian yang penting bila kita berkain batik, dia perlu beradab dan bertata susila. Jangan suka-suka pakai kan nanti lain maknanya, Nisa. Betul tu. Lagipun kita menghormati jugalah orang kata ini adalah pakaian tradisional kita. Orang Melayu, orang di kampung. Lagipun pemakaiannya sangat-sangat selesa. Bercakap mengenai pakaian tradisional kan cikgu, kain batik ni sangat-sangat sinonim dengan wanita-wanita Melayu kan, melambangkan keaiwan kan, jalan pun sopan je. Tapi bagaimana pula dengan kisah di sebalik kain batik tu, sejarahnya cikgu? Okey, sejarahnya kain batik ni di Malaysia pun ada dia punya sejarahnya, di negara seberang pun ada sejarahnya. Tapi yang penting antara mana pun negara yang wujud batik ini, dia terhasil dari segi inspirasi masyarakat berkenaan. Bagaimana dialirkan lilin yang panas itu dengan motif-motif yang tertentu. Motif-motif contohnya cikgu? Motif-motif kalau tiga contoh, kalau untuk motif ada kategori flora, kemudian ada kategori fauna, kemudian dia ada kategori geometri, ada yang juga dikategorikan sebagai abstrak. Kemudian adalah seperti Eisen, ada orang panggil Eisen, ada panggil Isen, macam itulah. Pelbagai. Tapi kan cikgu, contohlah di Malaysia sendiri kita ada negeri-negeri pantai timur yang menjadi pengeluar kain batik yang terbesarlah di negara kita. Betul. Setiap negeri ini pun ada identiti kain batik mereka tersendiri kan cikgu kan? Betul. Batik Terengganu kita tahu bagaimana, batik Kelantan bagaimana. Ini menjadi satu keunikan di negara kita sendiri. Jadi saya fikir pembuatan batik ini pun tidak asing lagi di Malaysia, dan kalau kita pergi ke contohlah cikgu, pusat kraft di Kuala Lumpur ada menyediakan bengkel mencanting batik. Jadi cikgu, saya nak cubalah cikgu buatkan batik sendiri, boleh ke? Boleh. Cikgu nak ajar saya kan tadi. Ya, betul. Jadi boleh tak cikgu terangkan apakah peralatan yang kita perlukan untuk menghasilkan canting batik kita nanti? Baiklah Nisa. Okey, di atas meja ini kita telah susun beberapa peralatan batik. Yang paling penting sekali ialah kita kena ada lilin dan lilin wax lah. Kita kena ada lilin, dan lilin ini kita perlu panaskan untuk dicairkan. Maknanya ini adalah lilin yang dalam bentuk yang sudah keras dan sejuk ya cikgu? Keras. Nanti kita kena panaskan gitu. Dia kena panaskan. Kemudian selepas kita dah panaskan, kita kena canting. Menggunakan apa tu cikgu? Ni peralatan dia lah. Nama dia ialah canting. Okey. Right. Nanti peralatan canting ini perlu dimasukkan lilin yang panas itu, barulah kita boleh canting. Okey. Alright. Yang seterusnya, lepas kita dah canting tu, tapi sebelum lepas dah canting tu kita kena warna. Ni antara warna-warna lah yang memang berbentuk secara pepejal lah. Secara pepejal. Untuk pengetahuan penonton, warna-warna ini hadir dalam bentuk serbuk ya cikgu, yang mana kita perlu bancuh dengan air biasa kan cikgu kan? Betul, air biasa. Okey, kalau macam ni orange lah dia punya ni. Nanti kalau kita dah bancuh dengan air, kita akan dapatlah seperti ini, Nisa. Macam ni, dia ada warna-warnanya yang tertentu. Yang warna merah. Ni warna merah ni. Okey, kemudian kita ada hijau. Kita ada hijau. Ini antaranya adalah hijau. Kita ada violet. Dia ada violet. Ni semua adalah warna-warna yang telah kita bancuh tadi lah, yang kita kena warnakan kepada canting yang telah kita buat nanti. Saya nak tanya cikgu, bila kita nak mencantingkan, contohlah saya dah letakkan lilin panas ke dalam peralatan kita ni, nak canting di atas kertas. Adakah saya mencanting sebegitu saja atau saya perlukan sedia motifnya? Saya kena lukis dulu ke? Sudah tentu. Kita kena ada pemidang. Kalau macam ni, pemidang lah.
Ni pemidang macam bingkai cikgu macam bingkai lah. Sebenarnya kalau di sekolah kita mudahlah pakai bingkai yang kecil seperti ini. Kalau ikut betul-betul pemidangnya besar. Baik. Okey. Kemudian Pemidang ni takkan kosong saja. Ni mesti pastilah ada kain dia. Kainnya. Dan kain dia ni nanti kita akan sama-samalah sebentar nanti kita akan lekatkan di atas pemidang ini, kain ini menggunakan stapler gun. Baik. Penembak stapler kita di sini. Tapi Nisa, masa kita nak warna tu kita perlukan juga berus. Kita perlukan berus. Berus pelbagai saiz ya cikgu ya? Pelbagai saiz sebenarnya kalau lebih besar, kalau ruang yang kita nak warnakan tu besar, sesuailah kalau berus tu besar. Kalau kata ruang tu kecil, kita kena pakailah ruang tu berus yang lebih kecil. Baiklah, saya rasa kita dah sedia ni dengan bahan-bahan, peralatan dan sebagainya. Saya tengah fikir ni, corak macam mana saya nak buat? Saya nak buat flora ke? Saya nak buat fauna ke? Saya nak buat geometri ke? Kejap cikgu, saya tengah mendapatkan ilham ni cikgu. Okey. Sebelum saya dapatkan ilham saya rasa kita perlu berehat. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Kesenian Didik TV KPM. Ilham. Cari. Anda sedang menonton Ketok-Ketok Kesenian. Bukan kesenian di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Izra. Kita nak canting batik. Tapi kenapa ada periuk depan saya ni cikgu? Periuk ni Nisa sebenarnya mengandungi lilin yang telah dipanaskan. Baik. Kita dah panas ni Nisa. Jadi kena berhati-hati. Jadi berhati-hati kalau dekat sekolah anak-anak murid mesti mendapat pengawasan daripada guru-guru. Pastikan. Kalau di rumah, saya nak cuba ni. Ibu bapa lah. Ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa ni cikgu. Dewasa, betul. Baik, selain daripada lilin yang telah dicairkan, apakah peralatan dan juga bahan lain kita perlukan? Okey, seperti yang kita diberitahu tadi, kita kena pastikan kita sudah ada pemidang. So pemidang ini belum lagi ada kainnya. Baik. Jadi saya minta bantuan Nisa untuk sama-sama kita buat dia punya pemidangnya. Baik, cikgu pasangkan separuh, saya akan pasangkan separuh. Baik, separuh. Maklumlah baik-baik cikgu ya. Periuk panas ni. Periuk panas. Okey, biasa je. Okey, lepas tu kita akan ambil stapler gun. Okey, yang ini kita simple aja sebab kita di bahagian depan. Baik. Okey, bahagian depan. Okey. Baik. Lepas itu nanti untuk pastikan dia tegang, okey. Barulah dekat sebelah sini. Okey, kita kena tarik. Okey. Kemaskan dia. Jadi kita kemaskan. Baik. Okey. Terima kasih Nisa bantu saya. Kalau kita buat macam ni Nisa sebenarnya kita kalau boleh pastikan dengan bantuan rakan-rakan lah. Ya, betul. Macam tu. So yang ini dah nak dia tegang lah. Okey. Lepas tu di bahagian kiri dan kanan pun langkah yang sama. Kiri kanan dia je lah. Okey, bantu saya Nisa ya. Boleh cikgu. Okey, sekejap je ni bendanya ni. Saya pegang. Okey, pegang. Untuk pastikan kain ini tegang. Baik, okey. Dan yang terakhir kita letak dekat sebelah tepi dia ni. Ni, tolong pegangkanlah Nisa. Kita kena pastikan dia tegang supaya bila kita mencanting nanti kita akan dapat kualiti kain pemidang yang sangat bagus dan tak masalah nanti kalau kita nak mencanting. Okey, tegang. Ni. Bagaimana dengan kain lebihan di kiri dan kanan? Kita perlu potong ke cikgu? Kalau kita rasa itu memang untuk kita kemaskan, potonglah Nisa. Jadi dia tegang. Okey, lepas kita dah dapat kita punya pemidang, kemudian kita lukislah kita punya motif kita. Kita nak buat flora ke, fauna ke, geometri ke? Flora, kita mulakan flora lah. Baik. Simple aja. Okey. Sebenarnya Nisa, kalau kita gunakan pensel,
tidak digalakkan bila kita melukis di atas kain canting, kain kita nak buat batik ni lah. Kita kalau boleh gunakan pensel warna. Pensel warna. Kerana kalau kita basuh nanti, kita cuci nanti menggunakan sodium silikat nanti, biasanya kalau pensel tu dia tak hilang dia punya bekas. Sebab dia menggunakan mata karbon ya cikgu ya. Kalau pensel warna dia hilang. Okey. Kita mulakan simple aje lah. Kita gunakan bunga sebenarnya. Bunga sebenarnya dia punya bentuk. Contohlah kita nak belajar ni kan. Contoh. Nampak ya? Harap nampak. Okey, daripada sini kita akan mencantinglah. Boleh. Cikgu mulakan boleh cikgu. Kemudian saya nak tengok caranya dan saya akan sama-sama buat untuk murid-murid tengok. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, dalam periuk ni kita pastikan dia punya lilin tu panas. Okey, dan kita akan ambil, kita cedok dia. Tapi pastikan kita akan ada alas. Okey, alas ni untuk alas untuk supaya lilin daripada canting ini tidak mengalir, tidak menitis. Okey, daripada sini kita akan ambil, tahan dan lepas tu kita akan terus tarik. Canting. Cantik mengikut corak yang telah kita lukiskan tadi. Betul. Okey, ini baru saya satu lah. Baru satu. Baik. Boleh Nisa nak cuba? Boleh, saya nak cuba. Mungkin cikgu boleh dapatkan saya tisu di sana, cikgu. Tisu di sana. Saya tak sabar ni nak menunjukkan skill saya. Tisu. Sebagai pencanting batik muda. Okey. Cuba ya, berhati-hati ya murid-murid sebab lilin panas. Hidup dia. Okey, kemudian kita pastikan dia tu. Okey. Kita ikut dia punya. Yes. Perlahan-lahan. Alamak. Itu. Okey, nanti kita tengok kenapa canting dia ada yang tebal, ada yang tidak begitu menarik. Begitu. Okey, ini kita mulakan secara awal lah. Baik. Mula kali pertama takkanlah tu cantik betul. kan. Ni saya punya, kemudian ini Nisa punya. Okey. Begini ya, Nisa, saya ada contoh yang dah disediakan. Baik, jom kita tengok. Yang disediakan. Ini tak apa bagi kat saya. Saya nak buat ni. Saya nak tunjukkan contoh kalau yang bekas-bekas yang kita dah canting. Okey, kalau macam ni sebagai contoh. Kalau macam ini sebagai contoh, dia akan terhasil apabila lilin itu terlalu panas. Dia akan jadi macam dia akan meleleh meleleh, kasar. Baik. Kemudian kalau kita tengok paling cantik hasilnya ialah yang ini. Dia nampak betul-betul seragam, cantik. Orang kata yang sedang-sedang je cikgu ya. Kalau macam ini pula Nisa, ini mungkin kita terlalu lambat bergerak. Dia nampak kasar lah macam tu. Tapi apapun untuk permulaan biasalah, kadang-kadang ada yang okey, kadang-kadang ada yang tak okey. Macam saya ni cikgu kan ada yang tebal. Kalau terputus-putus macam mana cikgu? Okey, kalau terputus-putus kalau boleh kita cuba buat semulalah supaya sambungkan. Kalau dia terputus-putus tu Nisa, bagi contoh kalau dekat sini kita ada nampak ada yang terputus-putus tu Nisa. Dia akan bermasalah apabila kita mewarna nanti. Apa yang akan terjadi, cikgu? Warna, kalau kita warna dekat bahagian sini, akan terkeluar. Alamak. Satu lagi tips kalau daripada batik ini, selain daripada kita pastikan dekat atas permukaan dia ini, lilin cantik, kita kena tengok dekat belakang. Adakah lilin dia itu tembus sampai ke belakang? Sampai. Kalau tembus tu maknanya bagus ke cikgu? Bagus. Kadang-kadang cuma hanya nampak bahagian atas saja. Konon-konon banyaklah lilinnya. Banyak, cantik kan. Tapi tengok dekat bawah, dia tak lalu. Yang itu bila tiba-tiba tengok warna pecah. Itu tips-tips dia itu untuk memastikan. Okey. Kemudian saya nak kongsikanlah kepada penonton yang ini yang saya dah siapkan. Cantiknya. Dah siapkan. Okey. Bolehlah dikatakan anak murid juga, anak didik saya pun ada juga buat. Macam tu. Jadi selepas kita canting ni, tugasan kita selepas ini ialah warna. Mewarna. Okey, kalau
rasa nak warna sekarang boleh cikgu? Saya rasa saya nak kena panaskan baliklah lilin saya ni. Betul. Tak apa. Tapi sebelum ini nanti kita akan panaskan semula. Baik. Kita teruskan aktiviti mewarna kita. Boleh cikgu. Okey. Yang ini saya simpan cikgu ya. Betul. Saya akan sambung selepas ini. Okey. Boleh saya simpan di bawah. Baik. Okey, katalah saya beri kepada Nisa contoh satu warna. Baik. Okey, dan inilah contoh warna saya dan kita menggunakan berus. Berus. Ada yang setengah-setengahnya gunakan berus Cina. Baik. Tapi kadang-kadang dekat dalam studio atau bilik seni ada warna berus macam ni pun bolehlah Nisa. Baik. Asalkan kita jangan berkira untuk buat. Yang penting kemahiran tu penting. Betul tu. Okey, sekarang kita dah bersedia. Okey, kalau macam ni Nisa cara kita gunanya ialah kita akan ambil warna dan kita akan celup kita akan ambil berus dan kita celup ke ke warna ni dan kita akan terus pergi ke kawasan yang kita nak warna. Contoh kita warnakan silap yang dekat sini dia punya brush dia masih keras. Okey. Right. Kemudian saya akan terus pergi ke kawasan yang kita nak. Wow. Yang terus kita nak warnakan. Okey. Kadang-kadang warna yang sangat cantik apabila adanya tone. Maksudnya cikgu kita gunakan lebih daripada satu warna ke cikgu? Kalau guna satu warna, ada kombinasi warna pun cantik. Dekat situ kita nampaklah cara kita mewarna tu. Contohlah katalah daripada warna yang saya buat ni, sambung pula daripada Nisa pula. Boleh, tapi saya nak warna violet tu boleh cikgu? Boleh, yang ini kan? Yang sebelah dia. Yang itu. Saya cuba ya cikgu, saya cuba. Boleh. Kita sama-sama buat, kita sama-sama belajar. Cubalah kita sambungkan aja. Sambungkan saja. Dia main cecah gitu. Dia bukan mewarna macam biasa kita warna. Kita cecah, kita tolak sikit. Kalau kita nak jadikan warna tu tone yang tebal, kita warna dekat situlah. Kalau yang macam yang hujung-hujung itu kita lebihkan kepada untuk ditoning saja macam tu. Baik. Okey. Ini kalau macam ni dia dah masuk ke bahagian sebelah dah Nisa sebenarnya. Tapi okeylah, bolehlah. Boleh cikgu pertama kali mencuba. Pertama kali. Tapi sebabkan ni hasil karya pertama kali saya jual murahlah sikit nanti cikgu. Nanti kalau saya dah pandai esok saya jual lah 8,000. Sebenarnya kadang-kadang kita tengok hari ini tak cantik tapi yang dibuat itu boleh jadi satu karya yang sangat nostalgia. Betul. Kita tak tahu sangat kan. Nostalgia. Mungkin pada diri kita nampak biasa-biasa atau tak cantik. Tapi kalau pada mata orang lain mana tahu sebenarnya cantik je kan. Betul. Kecantikan itu kan subjektif cikgu. Betul. Pemilihan warna pun tak semestinya kita menggunakan warna-warna konvensional. Contoh kalau warna orkid je mesti warna ungu. Betul. Tak semestinya kan cikgu kan. Tak semestinya. Sebenarnya Nisa kalau kita nak buat aktiviti craft ini di sekolah kita beri peluang kepada anak didik kita. Baik. Mengeksplorasi, meneroka, meneroka warna-warna pilihannya. Okey, Ini menarik. Kita boleh cuba warna yang lain juga. Boleh. Saya bagi contoh pada Nisa lah. Kita gunakan brush yang lain dulu. Kita guna yang lain dulu untuk pastikan. Okey, yang sebelah tadi tu, yang mungkin ada silap sikit tu, tapi sebenarnya tak silap pun. Kadang-kadang kita combinekan warna yang sebelah sini dengan warna yang sebelah sini. Dia sebenarnya warna sini lebih tebal. Cantiklah tu. Kalau untuk ini tebal, kemudian pergi ke sebelah yang ini dia nampak lebih cair. Jadi kita cuba buat sekali lagi. Betul-betul ratakan. Yes. Jadi lepas tu nanti warna yang tebal dia akan kombinasi dengan warna yang cair tu. Cantiklah Nisa. Okey, pergi terus. Gabungkan dekat bahagian putih tu. Yes. Okey, lagi habiskan. Dia ada tona kat situ. Okey. Saya rasa kan lebih hebat daripada Picasso lah. Okey, sementara saya nak menyambung warna daun kita ni, nak menjadikan dia mungkin daun 4 warna. Kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Saya nak cuba warna hijau tadilah. Tadi hijau. Bukan hilang. Bukan.
Terima kasih masih menonton kesenian di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Izra. Cikgu, tadi saya ada dengar selain daripada batik yang kita canting, batik yang saya pakai ni, ada batik yang nama dia batik pelangi. Batik pelangi. Batik pelangi tu macam mana, Cikgu? Nisa kalau nak tahu batik pelangi yang macam saya pakai inilah Nisa. Nampak macam abstrak tapi inilah. Ingatkan cikgu beli siap kat kedai. Ini buat sendiri Nisa. Boleh buat sendiri. Boleh macam mana buat cikgu? sendiri. Saya nak tahu caranya cikgu. Apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlukan? Okey, kita perlukan pewarna lah. Pewarna, seperti baik. tadi, kalau macam ni tadi pewarna, segala pewarna yang daripada serbuk, letakkan air, kemudian dia jadi cair lah. Baik. Okey, kemudian ada 4 warna berbeza. Ada 4 warna yang kita dah sediakan lah. Kemudian kita perlukan tisu. Baik. Tisu ni sebenarnya kalau tisu kita buat untuk yang mudah lah kalau di sekolah. Maknanya ini sekadar untuk menunjukkan bagaimana ia dilakukan. Dihasilkan. Kemudian kita perlu ada berus untuk kita warnakan. Tapi sebelum kita nak warnakan tu, nak buat ikat rambut ke cikgu? Getah ni. Kita akan ikat tisu ini. Baik. Okey, kita dah perkenalkan segala-galanya tisu getah ini. Kemudian saya ajarkanlah. Saya teroka, kita sama-sama teroka. Jom kita nak eksplorasi seni batik pelangi. Batik pelangi. Okey, Nisa, kita punya tisu ni kita perlu lipat-lipatlah dan lipat itu ikut kesesuaian. Katalah saya nak lipat seperti inilah sebagai contoh ataupun saya nak lipat seperti inilah sebagai contoh. Tak ada masalah. Okay, jadi kita sama-sama cuba. Saya suka lipat secara biasa je lah. Saya pun sama cikgu, saya nak lipat macam lipat kipas tu je. Boleh cikgu? Lipat kipas pun boleh lah. Kalau macam okey, kipas. Lipatkan. Okey, sekejap ya. Terbalikkan. Dah jadi. Lipat kipas. Right. Dan katalah kita nak habiskan. Okey. Kita dah lipat seperti ini. Okey. Kita perlu ikatkan. Ikatkan. Jadi kita ikat gunakan getah ni tadilah. Kepada berapa bahagian cikgu? Terpulang. Membenarkan ada 4 warna, saya nak buat 4 lah. Terpulang. Kita kena ikatlah. Ikat macam mana pun caranya supaya dia boleh terpisah antara satu ruang dengan satu ruang. Macam tu. Kalau murid-murid di rumah mempunyai kain yang sudah tidak lagi digunakan, kain kosong yang cikgu, bolehlah cuba kan. Yang ni contoh je ini kita contoh. Nak menggunakan tisu ni. Betul. Kalau macam yang baju yang saya pakai ni terhasillah daripada yang kita buat batik pelangi ni, Nisa. Nanti kita akan cuba tengok satu hasil kerja masing-masing. Walau macam mana cara corak yang terhasil pun kita tak boleh kata itu tak cantik, itu tak cantik. Sebenarnya kecantikan itu adalah subjektif. Betul. Lagipun cikgu, bentuk-bentuk abstrak ni dia tidak ada bentuk yang tetap kan cikgu? Betul, dia tak ada bentuk yang tetap. Ada setengah orang dia sukakan yang berbentuk geometri. Ada yang kadang-kadang berbentuk abstrak. Jadi penilaian tentang kecantikan tu, terutama batik ni, tak boleh nak dikatakan itu hak semua setiap orang. Dia mesti maksud saya lah, tidak ada individu saja yang dia kata dia cantik. Saya dah ikatkan kepada 4 bahagian. Sebab saya nampak macam gula-gula je ni cikgu, tapi saya tengah fikir corak apa atau warna apa yang saya nak gunakan. Tak apa. Okey. Tak apa. Saya pun belum siap lagi. Kita sama-sama buatkan warnakan Nisa punya. Okey. Senang je Nisa. Macam mana cikgu? Kita ambil berus. Okey. Lepas tu kita cikgu tunjukkan dulu boleh cikgu macam mana? Kita ambil warna. Lepas tu kita cecah je. Cecah je. Sebenarnya kalau betul-betul kita kena pastikan warna dia tu betul-betul serap. Betul-betul serap. Sekejap kita akan sama-sama buat. Nanti kita nak kena pastikan kalau boleh tak ada nampak putih-putih tu. Mungkin kita gunakan tisu ni untuk latihan kan cikgu, sebelum kita menggunakan kain yang sebenar. Untuk mendapatkan idea atau ilham. Betul. Kalau di sekolah kita buat macam ni, bermakna kos dia minimal lah. Betul, sangat-sangat minimal. Lagipun barang-barang ni lebih mudah dicari. Betul, mudah dicari. Maknanya bila kita dah buat menggunakan tisu sebagai latihan,
sebagai orang kata apa, nak memantapkan lagi kemahiran kita, dah pandai barulah kita beralih kepada contoh macam baju, kain, tudung dan sebagainya. Okey, saya dah siap satu. Okey, saya nak sambung sekarang satu warna. Sambung yang kedua. Baik. Nisa punya bahagian pula. Baik. Okey. Siapkan, celupkan, kemudian bila buat macam ni kan, Nisa, sebenarnya kita mempelajari tentang penggunaan warna. Baik. Sebenarnya bila di sekolah, apabila anak didik melaksanakan aktiviti mewarna batik ni, mereka secara tak langsung akan rasa macam seronoknya bermain warna. Betul. Yang jadi takutnya tentang nak mewarna ni apabila kita tak dedahkan anak murid kita dengan aktiviti mewarna. So bila kita warna macam ni, kemudian kita tak ada kata ini salah ke, ini betul ke, tak ada. Jadi murid-murid kita akan seronoklah. Dan sebab tu seronoknya kesenian ni, seni visual ni. Baik, saya nak sambung dengan warna yang seterusnya. Macam cikgu kata, dia jadi seronok cikgu. Dia jadi seronok. Okay. Kita tengok warna yang ketiga. Wah, combination 3 warna tadi ya. Ya, saya nak buat 4 warna. Memandangkan kita ada 4 ni cikgu. Boleh cikgu, saya nak latihan dulu ni. Nanti balik saya nak cari t-shirt kosong, saya nak buat. Barulah unik, tak ada orang sama macam saya. Kalau kita lebih ikat dengan sangat kemas, lepas tu kita ada banyak corak sebagai contoh. Ini lebih ke sikit. Kalau tidak nampak macam merah, dia putih tu lagi. Pekatkan sikit. Pekatkan sikit. Okey, dan terakhir nak pilih mana? Yang itu, yang oren tu. Baik, okey cikgu. Saya cuba cikgu yang terakhir. Baik. Okey. Terus. Cikgu dah siap. Baju ni dah siap pakai. Siap pakai dah. Baju ni dah siap pakai. Ni warna-warna oren pekat ni. Baik. Right. Nanti kalau betul-betul memang kita kena pastikan warna itu betul-betul serap. Baik. Warna betul-betul serap. Maksudnya jangan ada warna putih-putih. Kalau tidak, hasil bila kita buka nanti tisu kita tisu ni tu dia akan jadi macam tak begitu menarik lah, tak rata lah. Baik. Okey, ini baru tisu. Belum lagi kalau saya tunjuk. Okey. Nampak. Ini adalah warna-warna yang saya telah pilih. Betul. Okey. Saya fikir, adakah kita perlu tunggu dia kering atau kita nak buka untuk lihat hasilnya? Kalau t-shirt, saya rasa kita kena tunggu dia kering, tunggu kan? Kering. Sebenarnya, kalau ikut betul-betul, kita kena tunggu kering sikit lah. Sebab kalau waktu tengah basah ni, dia kalau kita buka, nanti dia rosak. Jadi kita kena tunggu sebentar, cikgu. Tunggu sebentar, tapi disebabkan kita ni agak kesuntukan masa. Cikgu boleh guntingkan. Kita guntingkan lah. Cikgu. Kita tunjukkan kepada rakan-rakan saya di rumah. Untuk pengetahuan penonton di Didik TV KPM, pastikan penggunaan gunting juga perlu berhati-hati supaya tidaklah berlaku apa-apa kecederaan. Okey. Maklumlah kita buat aktiviti kesenian ni cikgu, nak seronok. Betul. Jangan pula ada bencana yang berlaku. Bencana yang berlaku kan. Jadi daripada seronok nanti tiba-tiba tak seronok, susah juga. Betul. Anissa. Okey cikgu, sementara saya siapkan gunting getah ni cikgu, saya nak tanyalah cikgu, saya nampak ada cecair yang berwarna kekuningan. Itu macam bukan pewarna. Apa fungsi dua cecair di hadapan cikgu tu? Kita dah warna. Okey, lepas tu nanti kita dah keringkan, terutama kalau kita buat canting tu. Kemudian warna tu ada setengahnya kita kena matikan. Warna kalau tidak bila kita basuh warna tu akan luntur. Jadi kita akan gunakan sodium silikat untuk mematikan warna yang kita canting tadi. Ni penggunaan sodium silikat, sodium silikat untuk mematikan warna. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah soda ash. Soda ash ni bahan yang sangat penting untuk batik. Ialah apabila kita basuh nanti, rebus nanti, kita nak hilangkan lilin yang tadi kita cantik. Gunakan. Cikgu, soda ash ni nama macam kawan saya. Cantik dan comel orangnya. Okey, saya dah bukakan. Saya nak tunjuk kepada penonton Didik TV KPM. Okey, 1, 2, 3. Okey. Kombinasi
4 warna dengan ikatan yang kita buat tadi dengan segera. Ya. Sebenarnya kita boleh buat lagi cantik lepas ni. Dengan teknik yang kita dah ajarkan, kita teroka tadi Nisa. Kita gunakan tisu sekadar untuk menunjukkan teknik dan juga cara-cara untuk melakukannya dan juga anda boleh gunakan sebagai latihan untuk memantapkan lagi teknik anda dan menggunakan aplikasikan teknik itu kepada baju contohnya. Saya nampak macam kain. Kain ni pun ni batik pelangi kan cikgu kan? Alas meja. Batik pelangi, kemudian kita guna batik canting. Batik canting tambah pula dengan batik pelangi. Ya, wah, cantik kan? Hebatnya. Kalau di baju di belah sana cikgu? Sama juga batik pelangi. Baik, pelbagai produk boleh kita hasilkan menggunakan teknik batik pelangi ini. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Cantik betul ni. Cantik. Nanti lain kali kita kena betul-betul lagi. Kita buat kain cikgu. Itulah. Betul. Anda masih lagi menonton kesenian di saluran Didik TV KPM. Sekarang Nisa dan Cikgu Izra dah kongsikan kepada murid-murid apakah teknik-teknik untuk mencantik batik. Kita dah buat batik pelangi kan Cikgu kan. Dan tadi Nisa ada sebutkan canting batik ni bukan untuk kain batik kita pakai sahaja ataupun menghasilkan batik untuk t-shirt saja. Apa lagi Cikgu? Barang-barang yang menggunakan motif batik. Banyak sebenarnya Nisa sekarang ni batik. Jangan dilihat dari si konsep tradisional saja. Boleh juga aplikasikan pada kain dan kemudian ni sekarang ni macam ni buat untuk tempat letak beg pula. Ini untuk letak komputer riba cikgu. Komputer riba. Baik. Komputer riba. Maknanya cikgu bukanlah untuk penggunaan tradisional semata-mata. Dia telah di contemporary kan, di modern kan kita tengok dia punya ni. Cikgu, kalau saya pergi kerja bawa komputer riba letak dalam beg batik ni, saya pasti semua orang tengok saya cikgu. Betul. Sebab unik. Orang lain tak buat, anda kena buat kan. Jadi kita menghargai batik ni betul. sebenarnya. Ini cara kita orang kata apa mengekalkan hidupnya batik dalam kehidupan seharian kita. Selain daripada itu cikgu, saya pasti ramai yang menggunakan motif batik pada beg. Beg sandang. Betul. Contoh cikgu. Macam ni yang tadi ni. Yang kita buat juga ada unsur-unsur kita buat tadi batik pelangi. Batik pelangi. Ini corak dia lain cikgu. Kalau ini kita katakan corak spiral. Corak spiral. Dia berpusar di tengah-tengah. Macam mana Nisa nak hasilkan ni masa kita gulung kain itu, kita ada macam pusing sikit. Lepas tu baru kita ikat. Mungkin di kelas yang lain cikgu boleh ajar saya macam mana nak buat batik pelangi spiral. Cikgu, cuba pusing belakang. Cantik. Warna lain pula warna cikgu. Lain pula. Warna tadi ni warna yang nombor 2, yang ini warna yang ni. Sangat unik. Mana cikgu bila kita buat dua motif yang berbeza ataupun corak yang berbeza, kita cantumkan, jahitkan dua-dua kain itu menjadi sebuah produk. Dapat satu beg. Sebenarnya ni Nisa kalau nak tahu, dengan ini sebenarnya satu yang orang akan lihat nampak unik. Betul. Kemudian bila cantik. Kalau jual pun ramai juga sekarang nak suka. RM8,000 cikgu. RM8,500 dapat tak cikgu? Walaupun taklah sampai beribu-ribu, tapi boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sumber pendapatan. Maknanya cikgu, kalau murid-murid di sekolah kan, ini kan orang kata apa, trend-trend. Murid-murid zaman sekarang pergi kelas tambahan, mungkin boleh jadikan beg letak telekong kan. Ada yang buat di sekolah, bawa balik rumah jual pula dekat sepupu atau rakan-rakan. Ini sangat-sangat menarik. Kalau di sekolah kan Nisa, sebenarnya anak didik saya suka buat macam ni. Apa? Kalau kita lihat dari segi bahasa seni visual sebagai contoh, kita kata ini adalah putaran. Kalau dari segi garisan, kita kata lingkaran. Macam tu. Baik. Contohnya, ada lagi. Yang ni cikgu, ini batik yang kalau ayah saya dulu pergi pejabat, pergi majlis rasmi, cikgu sendiri pun pakai setiap hari. Betul. Khamis ya cikgu? Betul, hari Khamis. Baik, kita tunjukkan. Ni batik ni lah yang pada baju, kemeja, yang biasanya kalau macam ni dia dah lebih kepada printed lah. Yang dicetak dalam jumlah yang banyak. Kemudian dihasilkan sebagai baju. Baik, jom kita tunjuk kepada penonton-penonton. Ini antara contoh. Ada lagi rasanya yang menggunakan batik yang dicanting, kemudian dihasilkan sebagai baju. Betul. Cikgu, satu lagi batik yang saya rasa sangat popular dalam antara kaum wanita. Cuba cikgu teka.
Batik apa ya? Bukan, salah. Batik salah. blok. Baju kelawar. Betul. Baju kelawar. Penggunaannya nampak menarik. Ya. Nampak menarik. Lagipun cikgu sekarang ni penggunaan warna-warna dalam batik yang dicantingkan dah semakin moden. Contoh macam warna di hadapan kita ni. Betul. Warna-warna biru muda, warna-warna pastel kan cikgu kan. So, kalau tengok dari segi kelainan kan Nisa kan, kita punya set ni sebenarnya mula je dah nampak kecantikan. Betul. Dah nampak. Saya nak angkat sedikit kan. Di sini nampak gabungan warnanya. Ini adalah warna-warna moden cikgu. Betul. Warna-warna yang saya kira terkini lah. Lebih segar. Lebih segar orang kata mengikut peredaran zaman. Betul. Tapi masih mengekalkan keaslian dan batik kita tu. Baiklah cikgu, kalau cikgu sendiri disekolahkan memberikan kerja rumah kepada murid-murid pendidikan seni visual menghasilkan batik, biasa berapa lama tempoh mereka perlukan? Okey, mereka biasanya suka buat berulang-ulang. Baik. Katalah mereka cantik, mula-mula tak begitu menarik. Kemudian mereka akan datang lagi studio seni saya. Wah. Buat. Kadang-kadang anak didik saya, dia boleh stay, dia boleh tinggal di bilik seni semata-mata nak siapkan dia punya tugasan. Berjam-jam duduk menghadap batik saja. Kemudian bila mereka buat, katalah dah siap. Dah siap, kemudian dia nak buat lagi. Jadi dekat situ kita dah mengajar anak murid kita untuk sentiasa bersaing. Betul. Dia tengok kawan dia cantik, dia nak lagi cantik. Dia nak buat yang lagi terbaik, lagi baik, terbaik. lagi baik. Ini satu saya sangat murnilah saya kira. Jadi tanya kepada murid-murid. Jadi cikgu, saya nak tanyalah kalau penggunaan seni bahasa pada teknik-teknik batik yang telah kita gunakan dari awal tadi bermula dengan canting batik. Betul. Kalau kita tengok dari segi kita canting tu, dia akan mulakan dengan bahasa seni visual garisan. Daripada garisan dia akan jadi rupa. Kalau kita nampakkan lebih ke arah warna tu, toning dia dengan jalinan yang cantik, dia akan jadi bentuk. Bentuk. Kalau kata dia punya tone dia gelap kepada cerah, ada kawasan yang nampak dicairkan warna, wujudnya kat situ ruang. Dan yang last kali tu jangan lupa kat situ juga ada warna. Sebenarnya ada 13 bahasa seni visual. Dalam kita cerita tentang kesatuan pun boleh sebab warna dia betul-betul bersatu. Betul. Walaupun pada awalnya warna oranye, warna ungu, bila jadilah produk ni ianya bersatu. Nampak cantik, nampak unik kan cikgu kan? Bahasa seni visual kesatuan. Ini contohnya. Kalau yang ini tadi cikgu sebutkan tadi teknik garisan. Putaran. Lingkaran dia punya macam ni. Lingkaran. Bagaimana dengan bentuk abstrak cikgu? Contohlah macam baju yang di kiri kita tu cikgu. Kalau yang kita lihat pada baju ini abstrak lah. Dia terhasil daripada yang kita buat secara batik pelangi tadilah. Sebab kita tak ada set apa yang kita nak. Ya, betul. Cuma yang kita boleh bezakan hasilnya ialah dari segi teknik kita mengikat. Baju kita tu. Macam tadi kita gunakan tisu. Cara ikatan itu akan menghasilkan abstrak. Dan bila kombinasi ini dia bersatu, cantik. Betul tu cikgu. Dalam pada kita menghargai, mengapresiasikan segala seni di hadapan kita ni cikgu, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Tidak. Baru nak buat lagi macam-macam. Nanti cikgu bawalah lagi. Kita buat 14 episod lagi lepas ni cikgu. Sedikit pesanan kepada penonton kesenian di Didik TV KPM cikgu. Silakan cikgu. Untuk kita menghargai seni, kita kena buat. Untuk menghargai seni, kita kena buat. Bila kita buat, kita merasakan acara pembuatan tu, kita akan rasa lebih berbangga. Dan kebanggaan itu sebenarnya akan meletakkan apa yang kita usaha tu dipandang tinggi dan sangat memberi kesan pada diri kita. Betul tu. Kepada murid-murid sekolah di seluruh Malaysia yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual, selamat maju jaya. Kami saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan kepada Cikgu Izranuddin bin Jelani, Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual SMK Tun Fatimah Hashim Pasir Gudang, kerana bersama-sama dan kami berkongsi teknik, berkongsi cara bagaimana nak menghasilkan seni batik yang sama-sama kita eksplorasi pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Penonton Didik TV KPM, teruskan menyokong dan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak bawa balik. Nak bawa balik.
Didik TV KPM